لا شريك له ولا مثل له ولا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Wa aslul iman, dan asal iman itu bahawa kamu i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala tu mawjudun, Allah Ta'ala tu mawjud. Dan dalam syarah dia terangkan sikit apa makna wujud. Wujud tu dia kata sifatun nafsiyatun, sifat nafsiyah. Dalam pengajian kita tauhid dibahagikan sifat-sifat tu kepada beberapa pecahan. Ada yang dinamakan sifat nafsiyah, ada yang dinamakan sifat salbiyah, ada yang dinamakan sifat ma'ani, ada yang dinamakan sifat maknawiyah. Daripada 20 sifat tu terbahagi kepada 4 sifat ni. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah satu je, iaitu wujud. Sifat nafsiyah satu sahaja, iaitu wujud. Adapun sifat salbiyah 5 selepas sifat wujud: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. 5 ni sifat salbiyah. 7 yang kemudian 7 selepas 5 ni dinamakan sifat ma'ani. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini semua sifat ma'ani. 7 yang kemudian pula kaunuhu tu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu muta'alliman, sampai habis. Itu semua sifat maknawiyah. Di dalam jalanan Asy'ariyah hanya 13 sahaja. Di sisi Asy'ariyah sifat hanya ada 13. Di sisi Maturidiyah ada 20. Ada 20 sifat. Cuma kita mengaji juga semua. Banyak kita tulis, dia tulis sampai 20. Kaunuhu tu pun kira juga. Jadi khilaf pada bilang, tapi sama pada i'tiqad. Yang tak bilang kaunuhu tu pun i'tiqad juga Allah Ta'ala tu keadaan dia yang berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, dan seterusnya. Cuma tak bilang sekali itu, sebab itu dah lazim bagi sifat, itu merupakan lazim bagi sifat ma'ani. Tak perlu dah nak kira asing. Jadi khilaf lafzi sahaja. Khilaf pada lafaz, khilaf pada bilang, tapi pada i'tiqad sama. Seperti mana dalam fiqh yang mengatakan 13 rukun solat dengan 17 rukun solat. Yang kata 13, yang kata 17, semua sama. Bukan sama apa. Yang ni kira 13 sebab dia tak kira 4 tamakninah daripada rukun. Yang kira 17, 4 tamakninah tu dikira setiap satu tu satu rukun, setiap satu tu satu rukun. Jadi dah 17. Ikut pendapat kedua-dua ni, tamakninah tu tak dapat tidak, mesti kena ada dalam solat. Ini disebut sebagai khilaf lafzi. Maknanya yang khilaf yang tidak terbina ke atasnya sesuatu benda yang lain. Macam semalam, khilaf yang semalam tu yang kita sebut pasal masalah syatrun dengan syartun. Adakah iman tu, adakah mengucap 2 kalimah syahadah tu syarat iman ataupun satu juzuk daripada iman. Di sini khilaf, dia ada masalah lain yang terbina daripada khilaf tu. Ada dibina di atas khilaf tu masalah yang lain. Itu bukan khilaf nafsi, atau khilaf subuh. Jadi nak tak masuklah ni apa dia, ya sifatun nafsiyah ya dulul wasfu bihi ala nafsi dzat, atau jadi panjang. Itu kalau kita masuk kitab tauhid betul, insya-Allah mungkin ni agak susah sikit. Lepas tu ada pembicaraan dia tentang wujud ni.
Ada datangkan ayat Al-Quran bawah tu atau boleh rujuk tafsir tentang ayat tersebut. Waqad dzakara Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ma warada fil Qur'anil Karim min ayatin tadullu ala wujudihi ta'ala. Imam Ghazali disebut dalam kitab dia ayat dalam Quranul Karim yang menunjukkan atas adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ayat ni dia kata inna fi khalqis firman Allah Taala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Inna fi isimnya la ayatin. Isim inna yang muakhar. Inna fi la ayatin, itu dia punya isimnya. Khabar muqaddam. La ayatin semuanya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam siang semua tu, dan safinah wal fulki, nama apa? Safinah, kapal yang berlayar di laut, semua tu, yang lain-lain tu, semua tu la ayatin. Ada padanya ayat-ayat. Pada yang demikian tu ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Kata Allah bagi kita akal. Allah bagi kita akal dan Allah bagi dalil. Allah bagi dalil. Allah tak bukannya Allah jadikan orang Islam, Allah tak wajib pun jadikan semua orang tu Islam. Dan Allah tak wajib pun nak letak kita semua dalam syurga. Kita ni tahta mulkihi, di bawah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni makhluk Allah Taala. Jadi tak dikatakan sebagai zalim. Allah nak letak mana-mana pun ikut dia lah. Kita ni Allah punya barang, kita nak buka mana ikut juga kan. Tapi kita ada, orang cakap ada hukum-hukum lah. Tapi yang kata barang kita kalau ikut nak letak mana-mana pun ikut suka hati kita kan. Ni kita ni Allah punya. Kita ni Allah punya. Apa yang ada pada diri kita pun Allah punya, sekadar pinjaman yang Allah Taala bagi. Tapi kita ni terikat dengan hukum. Allah Taala tak terikat dengan apa-apa hukum. Jadi Allah Taala ada jadikan orang di Cina, ada orang di India, yang mudah kata ada orang Islam, ada yang bukan Islam. Yang jadi Islam tu fadlul min Allah. Itu satu kelebihan, nikmat yang besar daripada Allah Taala. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam dan beriman. Ada orang yang lahir bukan dalam keadaan Islam, tapi Allah tak tinggal macam tu je. Tak ada dalil-dalil. Dan juga Allah hantar Rasul mati dah, ada pewaris-pewaris dia, para ulama. Dan Allah bagi kat dia akal untuk berfikir. Lepas tu dia tak berfikir tu salah dia. Dia tak berfikir, main banyak, fikir dunia apa semua, macam-macam. Dah kelang kabut dengan dikelilingi dengan benda-benda tu, sehingga dia tak nampak benda-benda yang dalil-dalil yang nyata yang ada di sekeliling dia. Jadi semua ni Allah sebut, semua ni ada dalil bagi mereka yang berfikir. Bagi kaum yang berfikir. Wa qaulahu ta'ala alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. ثم قال حجة الإسلام بعد ذلك فليس يخفى على من معه أدنى مسكة من أكل إذا تأمن بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسماوات وبدائع فطرة الحيوات والنبات أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره
bal takadu fitratun nufus tashhadu bikauniha mahkuratan tahta taskhirihi wa musarrafatan bi muqtada tadbirihi walidzalika qala Allah Ta'ala afillahi syakkun. Kata Hujatul Islam, dia kata tak tersembunyilah ada atas mereka yang ada bersamanya adna maskatin, kan miskatin min aklin, nak kata apa, kurang-kurang dia berpegang dengan akal dia apabila dia tilik perhati dengan adna fikratin, maknanya dengan adna fikratin, nak terjemah macam mana? Dengan fikir, tak perlu nak susah payah berfikirlah, dengan berfikir yang mudah, sekurang-kurang fikir. Dia fikir akan madmuna hadhil ayat, kandungan isi ayat ni, dan dia adara nazarahu, dia pusingkan pandangan dia ala ajaibi khalqillah, di atas apa ni, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada langit dan bumi ini, dan juga penciptaan hayawan dan juga nabat, tumbuh-tumbuhan semua ni. Siapa yang buat macam tu, siapa idza ta'ammala bi adna fikratin, dia madmun hadil ayat dan adara nazarahu ni, idza ta'ammala anna hadzal amra al-ajib wa tartib al-muhkam la yastaghni an sani'in yudabbiruhu. Ani falaisa yakhfa 'ala man ma'ahu tu anna hadzal amra al-ajib wa tartib al-muhkam la yastaghni an sani'in yudabbiruhu. Maka tak tersembunyilah atas orang yang ta'ammul pada benda ni, bahwasanya perkara yang ajib ni, yang menakjubkan ni, dan tertib-tertib yang kukuh, tertib-tertib yang kukuh ni, la yastaghni, tidak terkaya daripada sanah yang melakukan, yang membuat, yang dan dia mentadbirkan. An-sani'in, satu yang pencipta yang mentadbirkan semua ni, dan pelaku, wa fa'ilin yuhkimuhu wa yuqaddiruh, yang mengukuhkan penciptaan ni dan mentakdirkan dia. Ni kalau dia kata tak tersembunyi bagi orang yang, orang kata mudah, yang ada akal lah, sekurang-kurangnya, dan juga sekurang-kurang tilik perhati, dia tahu bahawa benda ni tak dapat tidak mesti ada yang buat dan ada yang mentadbir. Siang dan malam datang pada waktu dia, daripada dulu dan sampai sekarang, dan macam-macam lagi lah. Hujan ada datang waktu dia berhenti dan sebagainya. Semua tu kalau dia tengok, dia tahu ada yang mentadbir. Tengok diri sendirilah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu adakah kamu tidak melihat, kamu tidak memerhatikan. Potong bulu ni naik balik, potong rambut naik balik, potong misai naik ada balik, potong kuku naik balik. Ada banyak ni ya, tak ada pun dalam ni kuku kan, tapi potong-potong ada balik. Main kat mana? Maknanya ada yang menjadikan. Ada Allah Ta'ala, ada yang mujid, ada mubdi', ada mu'id. Waktu tu terzahirlah apa ni, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua Allah jadi elok lah. Tapi kening bila kita potong, takat tu juga kan, tak pun naik tambah. Tapi kalau rambut, kalau kita biak sampai ke bawah, tapi kening potong naik balik, terah tu juga, takat yang sama juga. Maknanya ada yang mentadbir, ada yang mentadbir. Fatu wa idza alimta anna kulla san'atin tadullu ala wujudi sani'iha fa'tabir fi malakutis samawati wal ardi wa daqa'iqil hikam lita'lama bidzalika annahu wajibul wujud al-malikul ma'bud al-qadirul wadud al-aliyyul 'azim al-alimul hakim
فتهتدي إلى ما خلقت لأجله ثم ترتقي إلى وفور حبه وشكره فيترتب على ذلك تفجير ينابيع الحكمة من قلبك وتقعد في مقعد صدق عند ربك. تقول wa annahu ta'ala wahidun, dan bahasanya Allah Ta'ala tu esa satu, ia la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Di sini disebut dalam muka surat 91 tu wa maknal wahdaniyah, makna esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu naqsal mutasawwiril kamiyah, ni yang sebut semalam, nak menafikan tasawur, daripada tasawurkan berbilang-bilang pada zat Allah Ta'ala, pada sifat Allah Ta'ala dan pada perbuatan Allah Ta'ala. Nak menafikan semua tu. Bila kita mengaji akidah wahdaniyah, maksudnya kita nak menafikan berbilang pada zat, sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sawa'un al-kamiyatul muttasilah awil munfasilah, sama ada kamiyah muttasilah ataupun munfasilah. Disebut kalau kam muttasil, kam munfasil. Jadi fatanfi, yani al-wahdaniyah, fatanfi al-wahdaniyah anil zat al-kam al-muttasil wa huwa an tatarakkaba min ajza. Maksud kam muttasil apa dia? Maksudnya zat Allah Ta'ala tu tersusun daripada juzuk-juzuk. Tersusun daripada juzuk-juzuk. Kita ni tersusun daripada juzuk-juzuk. Kita ni satu pada kita sebut, tapi pada hakikatnya kita ni bukan satu, sebab kita boleh dibelah. Kita boleh dibelah, maka jadi dua. Sebab kita ni tersusun daripada juzuk-juzuk. Adapun Allah Ta'ala macam tu ke? Tak. Allah Ta'ala bukan begitu. Jadi dengan wahdaniyah ni nak nafikan daripada zat kam muttasil, wa tanfi anha, dan dinafikan daripada zat tersebut al-kam al-munfasil, kam munfasil, iaitu wa huwa an tata'addad, yakni zat Allah tu berbilang-bilang, dengan bahasanya bihaitsu yakunu hunaka ilahun tsanin, dengan bahasanya di sana ada Tuhan yang kedua. Ni pun Tuhan juga, Allah pun Tuhan. Ada dua, ada Tuhan ataupun lebih. Jadi nak nafikan sama ada zat yang berbilang-bilang, yang zat yang tersusun ataupun zat yang berbilang-bilang tak tersusun, zat yang lain. Jadi dia nafikan. Kita mengaji wahdaniyah, kita menafikan semua ini. Fatanfi anil zat al-kam al-muttasil. Wa tanfi anis sifat al-kam al-muttasil, dan menafikan wahdaniyah daripada sifat tu dia nafikan kam muttasil. Kam muttasil pada sifat. Wa huwa an yakuna lahu ta'ala qudratani aw iradatani. Kam muttasil pada sifat apa? Bahasanya bagi Allah Ta'ala tu ada dua kudrah dan juga ada dua iradah. Tak. Allah Ta'ala satu je kudrah, satu je iradah. Semua esa sifat dia. Sifat Allah satu. Bukannya berbilang-bilang. Jika berbilang-bilang, banyaklah. Ni nak yang ni, yang ni nak yang ni. Tak sama. Lepas tu kudrah pula tak sama juga, berbilang-bilang juga. Kita ni lainlah, kadang-kadang kudrah kaki dengan tangan kita tak sama. Tapi Allah Ta'ala ada kudrah dia satu, esa. Maksud berbilang-bilang pada sifat, yang ni berbilang-bilang pada satu sifat yang sama. Ada dua kudrah ataupun lebih, ada satu iradah, ada dua iradah ataupun lebih. Bukan maknanya nafi berbilang-bilang, maknanya Allah ada satu sifat lah. Tak boleh ada kudrah, tak boleh ada iradah sekali, kena salah satu je, bukan itu maksudnya. Adapun Mu'tazilah, dia menafikan dia mengaku Allah Ta'ala tu berkuasa, tapi dia menafikan sifat kudrah. Dia mengaku Allah Ta'ala tu berkehendak, tapi dia menafikan sifat iradah. Kita Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat iradah. Lepas tu berkuasa dengan sifat berkuasa. Tapi di sisi Mu'tazilah, Allah Ta'ala berkuasa dengan zat, berkehendak dengan zat. Semuanya dia sandarkan kepada
kepada zat. Sebab apa? Sebab dia kata benda ni dia tak, sesuatu ni dia tak lepas sama ada qadim ataupun baru. Jadi kalau Allah Ta'ala tu qadim, lepas tu sabitkan pula sifat bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat ni antara dua sama ada qadim ataupun hadis. Bila sifat ni hadis, maka hadis berhubung dengan qadim. Tak boleh. Mustahil. Apa ni? Zat yang qadim duduk dengan bersuatu dengan yang hadis. Tak boleh. Jadi bila ternafi kata hadis, maka ada satu yang lagi, qadim. Jadi bila kita kata sifat ni qadim, zat ni qadim, maka jadi berbilang-bilang qadim. Maka berbilang-bilang qadim tu ta'addudul qudama tu muhal, mustahil kata depa. Sebab tu dia menafikan sifat. Depa ni sebenarnya mu'attilah. Dia menghampakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia tak sabit dengan sifat-sifat tu. Tapi apa ni yang luar daripada Ahlus Sunnah, dia tuduh Asy'ariyah ni puak Mu'attilah. Dia tuduh ahli apa ni kita yang Ahlus Sunnah Asy'ariyah sebagai puak Mu'attilah, sebagai satu golongan yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, menghampakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab macam ada kan sifat-sifat dalam Al-Quran. Salah saya kata sifat, maknanya ada sebut tangan, ada sebut wajah, semua itulah. Jadi kita takwilkan benda tersebut. Tangan dengan makna apa, wajah dengan makna apa. Dalam hadis sebut kaki dengan makna apa. Ada sebut jari dengan makna apa. Jadi dia pun kata tu sifat. Sifat. Jadi kita takwilkan. Bila takwilkan, seolah-olah kita menghampakan sifat-sifat tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dipanggil kita Mu'attilah. Disebut sebagai Mu'attilah. Dan ada usaha-usaha untuk mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan apa dia pun buat jannah, tulislah kitab. Tulis kitab, betul. Telah menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah wal Asy'ariyah. Seolah-olah Asy'ariyah tu lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang dipaham oleh Mu'tazilah tu dijawablah oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata masalah di sini bukan masalah berbilang-bilang qadim di sini, bukan berbilang zat. Zat tetap satu, sifat yang banyak, itu tidak ada masalah. Yang mustahil berbilang-bilang zat. Ada zat Allah, lepas tu ada satu zat yang lain, ada satu lagi zat yang lain yang bersifat dengan qadim, itu yang mustahil. Itu yang mustahil. Baik. Wa tanfi anhal kam al-munfasil, dan menafikan daripada sifat tu kam munfasil, wa huwa an yakuna li ahadin minal makhluqin sifatun ka sifatillah ta'ala, iaitu bahwasanya ada bagi satu daripada makhluk ni sifat-sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Nak nafikan juga ada benda yang lain berbilang sifat tapi munfasil. Maknanya ada satu sifat yang seperti sifat Allah, tapi kan ada pada Allah, ada pada benda yang lain, dia bercerai. Contoh, ada satu lagi makhluk ni, dia ada sifat menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Sifat Allah menjadikan sesuatu, Allah Ta'ala ni menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dia pun sama juga, dia pun ada kudrah macam Allah Ta'ala, dia pun ada iradah macam Allah Ta'ala. Jadi itu mustahil. Wa tanfi 'anil af'al al-kam al-munfasil faqat. Di sini ada khilaf lah masalah menafikan pada af'al. Ada yang mengatakan sebab kam muttasil ada dua tafsiran. Tapi di sini dikatakan kam munfasil. Tak apalah, kita baca yang ada dalam ni. Wa tanfi 'anil af'al al-kam al-munfasil faqat. Dan menafikan oleh wahdan yang tu daripada af'al
Allah Ta'ala menafikan kam munfasil, berbilang-bilang pada perbuatan berbilang, al-munfasil bercerai, bilangan yang berpisah, bercerai daripada perbuatan. Wahwa, apa maksudnya kam munfasil pada af'al? Wahwa an yakuna ghairuhu yaf'alu ka fi'lihi ta'ala. Maksudnya bahwasanya ada lain daripada Allah Ta'ala buat seperti perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan Allah menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dia pun sama juga buat sesuatu daripada ada, tiada kepada ada. Adapun kita sekarang ni, kita menjadikan sesuatu yang telah ada. Benda ada dah, ada madah, bahan-bahan, kita campurkan, kita buat sesuatu. Itu kita. Lepas tu kalau orang kata apa ni, Namrud, sebab dia telajak bodoh sangat. Lepas tu yang apa, Ibrahim alaihissalam, alaihissalatu wassalam tu bagi ayat lain, buat bagi dia berfikir. Ibrahim alaihissalam kata Tuhan aku yuhyi wa yumiit. Dia kata aku pun uhyi wa umiit juga. Aku pun menghidupkan dan mematikan. Lepas tu dia ambil dua orang tahanan tu. Tadi kan? Dia ambil dua orang, seorang dia buat bagi hukuman mati, seorang dia hidup, dia tak hukumkan dengan mati. Dia kata aku pun hidup, mematikan dan menghidupkan. Orang tu memang dah awal hidup dah. Cuma dia tak bagi pada orang tu hukuman mati. Seorang ni dia jadi apa ni, dia hukumkan dengan mati. Tu dia kata dialah yang menghidupkan, dia yang mematikan. Lepas tu guna hujah lain juga, suruh datangkan apa dia kata, Tuhan aku apa dalam Quran tu? Inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah datangkan matahari, yang matahari itu terbit daripada sebelah timur, terbenam sebelah barat. Jadi minta tolong tukar kan? Tolong tukar sistem. Bagi naik sebelah barat, bagi naik sebelah barat. Kena ayat tu dah tak nak tahu apa. Fabuhital ladzi kafar. Jadi kita ni mengadakan sesuatu yang telah ada. Sesuatu yang telah ada. Kita pun apa ni, kalau orang kata aku pun buat juga satu benda yang tak ada kepada ada. Okey, kita pergi buat kapal terbang ataupun pergi buat rumah. Tak boleh pergi buat rumah. Dan buat rumah jangan pakai apa-apa. Buat rumah bagi aja. Dia takkan mampu buat, mesti kena pakai alat, kena pakai madah, kena pakai simen, kena pakai apa, pasir, kena pakai air. Itu semua madah semua. Ada alat. Jadi ini kita nafikan juga. Ini kita nafikan. Wala tanfi anha, dan dia tidak, dan yang tak menafikan daripada af'al tu kam muttasil. Lianna af'al Allah Ta'ala kathiratun, kerana perbuatan Allah Ta'ala itu banyak. Ka khalqi wal rizqi wal ihya wal imatah wa hanawi dhalika. Perbuatan Allah banyak. Menjadikan, mencipta perbuatan Allah, memberi rezeki perbuatan Allah, menghidupkan perbuatan Allah, mematikan perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah banyak. Maka tak sah nak nafikan kalau kita tafsirkan apa ni perbuatan Allah dengan makna ni. Kam muttasil, bilangan yang berhubung-hubung dengan makna ni. Tak sah nak nafikan. Ada satu lagi bukan makna ni, sah untuk kita nafikan. Tapi dia tak sebut sini. Wala misla lahu wala syabiha lahu, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Apa makna asyibhu? Tengok muka surat 92. Makna syibhu wasyabih makna huma wahidun wa huwa al-musawi fi aghlabil wujuh, iaitu yang sama pada kebanyakan wajah, kebanyakan rupa, kebanyakan gambaran sama. Kalau kata benda A ni dengan B, sama dia lebih 50%. Sama A dengan B ni lebih daripada 50%.
Maknanya pada kebanyakan gambaran dia A dengan B ni sama, dinamakan sebagai, disebut syibih. Disebut syibih. Kalau mislu, al-mislu wal musawi fi jami'il wujuh. Kalau mislu ni sama pada kesemua wajah. Adapun nazir wal musawi lahu fi ba'dil wujuh. Adapun nazir itu sama pada sebahagian wajah, kebahagian gambaran ataupun rupa. Itu beza. Tapi nak terjemah, kita terjemah serupa agak, serupa, sama, boleh tukar yang tu je lah. Okay. Kemudian dia nak jawab sikit pasal ayat ni. Kita habiskan yang ni dengan ayat ni. Yang mana ayat ni Allah sebut laisa kamitslihi syai'un. Ada iskal sedikit dalam ayat ni. Iskal tu kita yang iskal. Ayat tu tak ada apa pun. Laisa kamitslihi syai'un. Kam nak makna apa? Mislu kan? Makna ayat ni apa? Laisa misla mislihi syai'un. Syai'un ni laisa syai'un kamislihi. Maknanya laisa syai'un mithla mislihi. Tiada, kalau kita nak terjemah satu-satulah ikut daripada setiap kalimat yang ada di dalam ayat. Tiada seperti Allah. Tiada sesuatu pun seumpama apa yang sama dengan Allah Ta'ala. Dia faham? Zahir ayat ni dia nafikan apa? Dia bukan nafi sesuatu yang sama dengan Allah. Dia nafikan sesuatu yang sesuatu tu menyamai sesuatu yang sama dengan Allah. Dia faham? Ni Allah Ta'ala. Betul. Allah Ta'ala. Ni ada A yang sama dengan Allah Ta'ala. Ni ada B. Sekarang ni dia menafikan sesuatu, iaitu B. Dia menafikan B ni sama dengan A. Faham kan? Dia menafikan sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Ni tak ada. Tapi yang sama dengan Allah Ta'ala ni ada. Tapi sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala ni tak ada. Faham kawan? Pentingnya. Faham tak? Ha? Ni kan contoh kan? Ha? Ni ayat dia, kita tolong keluarkan. Kaf ana mislu. Tetap buka ayat laisa syai'un. Sebut datang dia punya sting depan. Laisa syai'un misla mislihi. Ini apa? Mislu ni A. Nampak? Tidak ada sesuatu yang seumpama apa? Dulu-dulu tiada ada sesuatu yang seumpama dengan seumpama Allah Ta'ala. Sesuatu ni apa-apa, B ke, C ke, D ke, C ke. Tidak ada sesuatu yang seumpama dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ni, kalau kita faham zahir, mensabitkan sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Ada sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Dan kita menafikan sesuatu sama dengan yang A, yang sama dengan Allah Ta'ala. Bukan menafikan dengan sesuatu yang sama dengan Allah. Bukan menafikan sesuatu itu sama dengan Allah, tapi menafikan sesuatu itu sama dengan yang sama dengan Allah Ta'ala. Ada benda lain. Ambil bunyi. Tak lupa lah.
Boleh tak? Faham? Tak nampak Tengok dalam tu. Contoh dia mudah. Baik ya. Zakarul ulama fi tafsiri qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un awjuhan, beberapa wajah. Minha annal kaf zaidah. Annal kaf zaidatun. Kaf dalam ayat tu zaidah. Ni. Kaf dalam ayat ni zaidah. Kalau anda cakap laisa syai'un mislahu, ai laisa syai'un mislallah. Tidak ada sesuatu seperti Allah. Jelas kan? Jelas. Tapi kalau letak kaf, tidak ada sesuatu seperti Allah. Faham tak? Tidak ada sesuatu yang seperti dengan yang seperti Allah Ta'ala. Maknanya ada sesuatu sama dengan Allah Ta'ala. Benda lain tu tak sama dengan tu. Kan tak sama dengan Allah. Ni Allah. Lepas tu ni seperti Allah. Kita kata A. Lepas tu ayat ni kalau ada kaf, maknanya tidak ada sesuatu yang seperti dengan yang seperti Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang seumpama dengan yang ni. Kalau ikut ayat ni lah. Jadi tafsirnya ada yang kata kaf ni zaidah. Kalau kaf ni zaidah, buang kaf. Maknanya laisa syai'un mislahu. Tiada sesuatu seperti Allah terus. Tiada sesuatu seperti Allah. Ini tak ada dah. Terus ayat ni. Tidak ada sesuatu yang seumpama Allah. Jadi kita nafikan sesuatu sama dengan Allah Ta'ala. Adapun kalau ada kaf, kita bukan menafikan sesuatu itu sama dengan Allah. Kita menafikan sesuatu itu sama dengan yang semisal dengan Allah Ta'ala. Allah ada yang semisal dengan dia. Kita nafikan benda lain sama dengan yang ni. Tak nampak Ha? Bagilah contoh apa pun, A ke B ke. Tak ada lah yang semisal. Ni kita faham daripada ayat ni. Maknanya daripada ayat ni kalau kita bawa kaf tu kalau kita bawa kaf tu zahir ayat tu, kalau kita tak ikut tafsir ni, tak ikut tafsiran ni, kaf tu kita letakkan itu zahir ayat tu, dia bukan menafikan sesuatu tu seumpama dengan Allah, tapi dia menafikan sesuatu tu sama dengan sesuatu yang semisal dengan Allah. Maknanya kita fardu takdir ada satu benda lain dia sama dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita nafikan benda lain sama dengan yang sama dengan Allah Ta'ala tu. Maknanya benda tu boleh sama dengan Allah, tapi tak boleh sama dengan yang sama dengan Allah Ta'ala. Balik buat nota. Rasa mudah dah tu. Baik. Takdir dia apa? Annal kaf zaidah wa takdir laisa syai'un mislahu. Tiada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Qala Abu Bakar, walau lam takun zaidatan, kalau tidak kaf itu zaidah, la afdha dzalika ila al-muhal. Nescaya akan membawa yang demikian tu kepada mustahil. Sebab apa? Id yakunul makna, kerana waktu tu jadilah makna anna lahu mislan. Ada bagi Allah tu seumpama, satu yang sama dengan Allah Ta'ala. Lepas tu walaisa limislihi mislun, dan tiada bagi yang seumpama dengan Allah Ta'ala tu mislun. Kita bukan nafi sesuatu sama dengan Allah, kita menafikan sesuatu sama dengan yang sama dengan Allah. Ini kata Abul Bakar. Dan tafsir ni salah satu tafsirnya kaf tu zaidah. Yang nombor dua, tafsir yang kedua, anna misli, kalau hikayat lah, anna misla zaidatun. Misla tu zaidah, perkataan misil itu zaidah. Tadi kata kaf zaidah, ini misl tu zaidah. Kama fi qaulihi ta'ala
fa in amanu bimisli ma amantum bih. Ayat ni fa in amanu bimisli ma amantum bihi. Misli itu zaidah saja. Takdir dia ayat dia, maksud ayat bima amantum bihi. Fa in amanu bima amantum bihi. Mislu tu zaidah. Dia bagi dia kuatkan dengan ayat. Datang seperti ayat ni. Ayat ni misli tu zaidah. Ni pun misli zaidah. Maksud dia ayat laisa syai'un kahu. Laisa kahwa syai'un. Tiada seperti Allah Ta'ala tu sesuatu. Boleh. Dan yang ketiga, tafsir yang ketiga, annal araba taqul misluka la yaf'alu kadza. Ya'nuna al-mukhataba nafsahu. Orang Arab dia cakap macam ni, min babil kinayah. Orang Arab dia kata macam mana? Dia kata macam seseorang ni lah. Contohnya Syawal, dia buat satu benda, perbuatan yang tak elok lah. Lepas tu anak cakap kat dia, lepas tu anak bagi tahu Syawal misluka la yaf'alu kadza. Orang seperti kamu ni tak buat benda-benda macam ni. Anak tak cakap secara soreh. Sebenarnya misluka tu maksudnya kamu lah. Maksudnya Syawal tu sendiri. Tapi anak kata seperti kamu macam tu lah. Kita masukkan mukhatab tu sendiri. Tapi dia kata misluka la yaf'alu kaza. Seperti kamu ni tak buat macam ni. Orang Arab dia cakap macam tu. Dia masukkan si mukhatab tu sendiri. Lawan bicara tu. Ya'nuna al-mukhataba nafsahu li'annahum yuriduna al-mubalaghata fi nafyi al-wasfi 'anil mukhatab. Tujuan dia apa? Sebab mereka ni orang Arab ni nak mubalaghah pada menafikan satu sifat tu, nafikan sifat tu daripada mukhatab. Fayanfunaha, maka dia menafikannya fil lafzi an mislihi. Maka dia nafikannya, naikkan sifat tu dah, menafikan sifat tu pada lafaz an mislihi. Fayasbutu lintifa anhu bidaliliha. Li'annahum yuriduna al-mubalaghata fi nafyi al-wasfi 'anil mukhatab wa yanfunaha fil lafzi an mislihi an misli al-mukhatab. Fayasbutu al-intifa'u anhu, fayasbutu al-intifa', intifa'ul wasfu anhu ataupun intifa'us sifatu anhu 'anil mukhatab bidaliliha. Qala Ibnu Qutaibah al-arab tuqimul misla maqaman nafs fataqulu misli la yuqalu lahu hadha, ai ana la yuqalu li hadha. Itu nak tujuannya nak mubalaghah. Nak mubalaghah, dia kata seperti kamu, orang Arab nak mubalaghah, seperti kamu tak buat benda-benda macam ni. Maksudnya kamu tu sendiri tak buat benda-benda macam ni. Maksudnya kamu, orang yang macam kamu ni tak buat benda-benda macam ni. Nak suruh dia inilah, jauhkan, nak nafikan sifat tu daripada dia. Kata Ibnu Qutaibah pula, orang Arab dia jadikan misil tu, dia dirikan misil maqam nafs. Misil tu makna dia, maksudnya adalah diri. Contoh kataan dia, misli la yuqalu lahu hadza. Seperti aku ni tak dikatakan macam ni. Tu orang kata kat dia lah. Orang kata kat dia bukan. Orang tohmah dia benda bukan. Dia nak kata tengok tak? Ada janggut. Arab kata misli la yuqalu lahu hadza. Contoh seorang ni dia kena tohmah macam-macam orang, lepas tu dia pun bagi tahu orang seperti aku ni
misli seperti aku ni, tak dikatakan benda-benda macam ni. Mana kata hebatlah. Contoh, maksudnya dia tu sendiri. Misli tu ai ana la yuqalu li hadza. Itu tengok cerita apa Hasan Husain tu. Hasan Husain, lepas tu salah seorang tu Hasan Husain dia ajak orang tu pergi makan. Lepas tu orang tu kata, misluka la turadu da'watuh. Seperti kamu tidak ditolak apa ni jemputan dia. Maksudnya diri kamu tu sendirilah tak ditolak jemputan tu. Orang yang macam kamu ni tak ditolak jemputan. Maksudnya diri orang tu sendiri, Khattab tu sendiri. Tapi tu cara orang Arab bercakap. Ini maksud dia apa? Maknanya tidak seperti dirinya, diri Allah Ta'ala tu sesuatu. Ai al-mis, apa tu dengan makna nafs. Al-mis, misil dengan makna an-nafs. Maknanya tiada seperti diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sesuatu. Ini jawab, ada lagi jawapan lain. Ini antara jawapan untuk jawab iskal yang dibuat dalam ayat ni. Faham kan? Boleh? Tak apa-apa dia faham? Tak faham? Aku cuba lagi tak apalah, ulang. Faham? Ada yang tak faham lagi? Tak jelas kan? Jelas. Tak pertama tadi tu misni apa semua tu. Ni ni. Tak apa. Dia faham terus Pak. Khalaqas samawati wal ardh wallahu a'lam. Kita ulang nanti insya-Allah. Idza takarrara taqarrara.